أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak Ahli Jawatan Kuasa Kaki Tangan Pegawai Surau Al-Ikhlas Garden Home Seremban 2, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam karangan Yusuf Al-Radawi, terjemahan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Menyambung perbincangan iaitu pada muka surat yang ke-36. Muka surat 36, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan manusia bermain judi. Dihabaq kepada kita. Jadi dekat sana Allah mengharamkan kita main judi. Dalam Quran pun bagi tahu innamal khamru wa maisir. Allah sebut dalam Quran rizqun min amali syaitan, perbuatan tu perbuatan syaitan, fastanibuh kena jauh. Jadi lalu digantikan dengan boleh menerima hadiah dalam musabaqah. Main pula musabaqah boleh lah. Musabaqah. Kita duk dengar musabaqah Quran. Apa itu musabaqah? Musabaqah ni dia pertandingan yang bermanfaat kepada agama dengan perlombaan kuda, unta dan menguji kecekapan memanah. Boleh pula lagu tu dia tanya. Jadi persoalan dia kita nak kena faham dulu apa yang dikatakan sebagai judi, apa yang dikatakan sebagai musabaqah. Sebab hari itu azlam tenung nasib, ganti dia adalah istikharah. Dia main pula, dia main judi, maisir, ganti dia pula dengan musabaqah. Lagu mana pula orang Melayu kita duk faham musabaqah ni Quran je lah. Padahal pertandingan lain pun kita sebut musabaqah juga. Musabaqah juga, tapi biasa kita tilawah Quran, musabaqah Quran, lagu tu lah Jadi ada soalan, dia kata hukum apa duit pertandingan ni yang adakah dia boleh ada unsur judi ataupun tak? Sebab dia main pertandingan ni, kita masuk pertandingan bola sepak 9 sebelah. Macam mana nak dikatakan dia sebagai wang penyertaan? Adakah wang penyertaan tu bukan wang hadiah? Itu pun persoalannya. Kalau wang penyertaan, sekadar penyertaan tu cerita lain. Tapi dia ruling jadikan hadiah, musabaqah tu jadi lain pula. Pertandingan tu jadi lain sebab ada unsur dekat sana. Jadi dia main perbincangan ulama, dia hurai tentang musabaqah tu. Dia kata apa? Kita bincang dulu daripada aspek judi. Kalau judi ni pada asasnya dia kata permainan dengan memakai wang, taruhan, ada dadu, ataupun disebut dalam Quran ni maisir. Orang Arab ni dalam Misbahul Munir dia ada sebut perkataan tu qimarul Arab bil azlam. Dia kata pertaruhan orang Arab dengan mengundi nasib menggunakan batang anak panah yang kita cerita hari tu. Kadang-kadang dia mana batang paling pendek dia jadi mangsa. Jadi dia pun ambil. Orang Melayu pun ada dulu-dulu lah. Ni cerita zaman tuan-tuan, bukan zaman saya. Zaman saya dia dah moden, dia lain sikit. Zaman dulu-dulu dia lalu tu lah. Jadi
Itu dalam Misbahul Munir dia abang. Jadi bila Allah sebut dalam Quran, Allah kata dalam surah Maidah ayat 90 kan, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fashnibuh la'allakum tuflihun. Ada main kat situ ayat dah. Dia kata wahai orang beriman, sungguhnya arak, judi, pemujaan berhala, mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya keji, perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. La'allakum tuflihun. Kita kata la'allakum tattaqun, mudahan la'allakum tu. Bila la'allakum tuflihun, mudahan kamu menjadi orang yang berjaya. Berjaya sebab apa? Berjaya sebab kita ni tak masuk dalam geng tik ni. Judi ni dia tik. Hari tu dah abang dengan tuan-tuan lah. Tik ni walaupun dia tak nampak, bau dah. Bau dah. Tik, tuan-tuan calit tik, pegang tik, ambil tangan pegang, tuan-tuan selet, tik tu dah tak nampak kat tangan. Bau tu ada lagi ke tak? Ada. Dia ada orang kata pula, dia kata, Ustaz, kenapa nak guna tik, nasi kandang pun sama? Makan lah. Itu cerita lain lah. Kita nak abang tik ni, lagu mana pun perangai dia tak susah nak tinggal. Kan dia seulang 10 kali dengan tuan-tuan. Tik judi, tik rokok. Dalam kitab-kitab pun dia sebut rokok ni sebut tik rokok, nak kata lagu mana tuan-tuan. Jadi kita sebut tik judi. Kalau orang dadah ni dia panggil najis pula. Najis dadah. Kita kata apa beza? Tak ada beza, sama aja. Sebab tu orang isap dadah ni macam tik sama jugalah, najis. Dia mesti nak patah balik. Bau tu ada. Jangan kawan ajak aja. Sebab itu orang yang minum arak, judi, jangan bagi dia jumpa dengan kawan geng sama dia. Jangan bagi. Kalau ada, kira jadi. Jadi kita kena ngelak kan betul. Dia boleh duduk berdua sembang, nampak pula kereta aksiden. Dandan akai dia panjang. Dia kata aksiden, ambil nombor depan, aku ambil nombor belakang. Nombor depan 4543. Nombor belakang 8279. Dia kata kita try tengok. Tak payah ambil banyak, ambil 3-4 ringgit cukup. Kita tengoklah hari Sabtu ke hari Rabu. Lagu tu lah. Pandai. Jadi itu kita kata dalam Quran dia bagi tahu la'allakum tuflihun. Jadi kalau kita ni jauh fajtanibuh tadi tu, maka kita ni jadi orang berjaya. Jauh kan. Tapi budaya nak abang tuan-tuan, budaya judi ni sampai bila-bila dah. Sampai bila-bila dah. Daripada zaman tuan-tuan, mai pindah zaman saya, mai pindah zaman budak-budak lah, ada. Zaman tuan-tuan dengan pelbagai judi. Sebab itu Piramli, hari tu abang dah, Piramli buat keluar satu cerita ragam Piramli. Cerita bab judi lah. Ragam Piramli. Bila Piramli duduk kat kedai tu, dia ambil ni, deg-deg. Tuan-tuan ada tengok ke tak nombor 60. Nampak? Lepas tu mai pula langgak batu. Elok nombor dia, langgak batu, nampak perempuan. Langgak batu terlupa nombor, terbalik. 7236, sepatutnya 7326, lebih kurang gitulah. Dia pipi jumpa perempuan tu tersilap. Dia kata sepatutnya lagu ni, pi kubur lagu tu. Piramli tak tinggal lagu tu je. Dia main pula dalam ibu mertua aku. Waktu mereka tengok perlumbaan kuda, mak mertua bagi duit banyak, apa mereka buat? Enjoy. Tengok, lumba kuda bagi tuan-tuan, zat, habis. Tahu-tahu daripada bilik besar, tukar, tinggal bawah kulung. Tuan-tuan tengok ke tak ni? Aku risau tuan-tuan nak tengok. Tapi, Piramli tu bawa karakter cerita tu menarik. Pada saya, kalau buat apa yang berlaku, Piramli bagi tahu. Bijak dari lagu tu, duit tak ada, bagai habis, hang kena kerja kontrak, bini ikut mak balik, habis lah minta fasah, tak, perkahwinan bubar, dia kahwin dengan Dr. Asmadi. Ni semua punca daripada judi. Cuba dia tak main judi. Okey ke tak okey? Mesti okey. Minum arak, sama juga. Piramli bawa keluar cerita buat minum arak. Daripada satu kedai pergi satu kedai, dia pergi minum arak tadi ni. Sampai orang tu tanya, ada nampak tak ini? Dia kata tak ada. Kalau bagi duit, saya bagi tahu dia dekat mana. Dah.
Tuan-tuan, dia cerita tuan-tuan, bukan cerita saya. Saya punya cerita gambar ada color. Tuan-tuan tak ada color. Tuan-tuan putih kira lagu tu lah. Jadi patah balik. Mai zaman saya ada mai tikam. Tikam gambar Red Indian. Red Indian. Tuan-tuan yang jual, kami beli. Waktu tu saya kecil lagi. Saya jajah 1, jajah 2 sampai jajah 6. 3 semua bila jajah 6 dia ada judi kotak. Dia kotak lagu ni, kita ambil, dia buka mahal sikit. Satu tu jatuh sekupang. Kalau judi hat tu 3 sekupang. 3 sekupang. Haram. Tiap-tiap kali main tak pernah menang. Dia gambar pistol, gambar apa, aku pun tak tahu. Kita pun jenuh, belek dia kertas lipat 2. Dah budak-budak lah bukan tahu pun. Dia kertas lipat 2 lagu tu lah. Kan? Kita sanggup tengok tenung buat apa tapi kita belum buka tau. Tenung buat apa ni. Bagi tahu kat kawan, hang tiup sikit, baca bismillah. Baca bismillah. Lagi dahsyat. Haram, seorang tak pernah menang. Ada tuan-tuan pernah menang? Saya tak pernah. Bukan nak kata, bukan nak kata saya ni baik sangat sampai tak main-main juga. Waktu kecil tu semua pakat main dah lebih kurang. Lagu tu dah cerita dah. Rosak dah. Rosak. Sebab takkan berjaya, duit habis. Mak tanya, mana duit baki? Hampir sekolah 5 kupang. Mana? 3 kupang judi. Lagu tu je. Bukan kita. Anak ustaz pun sama. Jadi kita kata, rosak. Zaman tu dah habis. Zaman sekarang phone. Budak-budak lah, walaupun dia main macam-macam, dia ada slot, ada Rolex, Royal 77, macam-macam fishing lah, apalah. Game rupanya ada masuk duit rupanya. Walaupun tak ada akaun, dia boleh tumpang akaun mana-mana orang untuk pump duit masuk. Sebab tu dia ada istilah cuci. Dia ada istilah cuci. Masuk 10, cuci 30. Masuk RM1, cuci RM3. Budak-budak sekarang pun dah pandai. Betul? Cikgu Hamidi mengajar sekolah. Betul budak-budak sekolah, betul cikgu. Ada cuma kita ni tak tahu. Sebab kita pegang handphone anak, duk tengok WhatsApp, Facebook, Instagram. Tu je tahu. Kita dah tengok pasal apa? Rupanya dia ada shake. Dia tahu. Shake. Rupanya dia collect point. Main. Kalau Shopee punya shake cerita lain. Shopee punya shake cerita lain ni. Kita pun kata, rupanya budak-budak. Kita tak tahu sebab zaman budak-budak ni dia berbeza dengan zaman kita. Ke depan ni kita tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, balik kena cek phone anak. Ambil handphone anak, cek balik. Apa cerita handphone anak kita ni? Betul ke tak betul? Takut judi. Itu yang kita takut. Maaf saya sebut, ni berlaku. Kita duk biar tak boleh. Patah balik kita cerita. Jadi kontes perjudian, pertaruhan tu adu nasib, serta dia ni boleh sampai menzalimi pihak yang satu lagi. Dia kata apa? Dalam kitab kita lah, dia ada sebut, tetapi sekiranya hadiah tersebut atau benda pertaruhan dikeluarkan dari kedua-dua sekali, atau mereka yang bertaruh dengan syarat siapa yang menang antara keduanya, maka dia berhak mengambil kedua-dua taruhan sekali. Maka jelas ini merupakan perjudian yang diharamkan oleh Islam. Jadi dia habaq kat kita supaya kita tahu berkenaan dengan perkara tersebut. Kita beranggapan bahawa tak ada apa kot, tak ada apa. Dia bukan tak ada apa. Sebab dia kesalahan, tetap kesalahan. Dia tidak boleh untuk kita ni memberikan ruang perkara tersebut ni, tak boleh. Kalau ketangkasan tu cerita lain, tapi kita katakan ketetapan agama tetap kena jelas. Dalam kitab kita ni dia ada cerita kat belakang nanti. Dekat muka surat 556, dia ada cerita tentang permainan. Kat belakang-belakang ni lah. Main tu lagu mana? Main yang ada pertandingan lagu mana? Sebab dia setakat main tak apa, boleh tahan. Dia main ada pertandingan. Apatah lagi kalau dia bersifat dengan judi, main dadu, sampai bab dadu pun ada dalam kitab kita. Tengok 561 saja silap. 561 bab dadu.
permainan yang bertujuan berjudi maka hukumnya haram. Dah abang 561. Siapa yang ada kitab lah. Cikgu 2 orang je dah. Orang perempuan je lah. Saja abang dalam live ni. Mereka tak ada kitab. Jadi dah abang itu 561 dah abang. Setiap permainan yang bertujuan untuk berjudi maka hukumnya haram. Judi adalah permainan dilakukan oleh manusia, tidak dapat lari daripada untung atau rugi. Ianya juga dinamakan maisir, yang didapati tanpa usaha dan jerih, yang disebut oleh Al-Quranul Karim beriringan dengan arak ansab yang disembelih untuk berhala dengan azlam diundi. Dia bagi tahu berkenaan dengan perkara tersebut. Ni panjang cerita dalam ni. Man la'iba bin nardi faqad asallah wa rasulah. Dia kata barang siapa main dadu, sampai dadu pun dia. Piramli bawa keluar cerita Alibaba bujang lapuk. Cerita bab main dadu. Bab main dadu. Orang yang berjudi untung ke rugi? Rugi. Syarif Dul. Syarif Dul dia kata malam tadi aku mimpi nombor 2. Jadi aku mau tikam nombor 2. Dia kata tak boleh. Nombor 2 sudah register ni, tak boleh ni. 1, 2, 3, 4, 5, apa tak nak? Lepas tu dia buka dadu dia tu. 1, di sana. 2, 3, 4, 5, 6. Haram. Ibrahim Pendik kencing orang. 3 kali buka. Dia habak dengan, apa nama? Dia punya kawan dia. Mama Torosan. Apakah? Dia kata, ni orang tu tengok terkejut. Semua 2. Semua 2. Dia kata itu sebab boleh buka 3 kali. Kalau buka debit, mampu je lah aku. Itu kreditnya. Dia pinjam apa dengan bos dia? Pinjam buah. Dadu lah, dadu. Nampak aku tu. Tuan-tuan mesti terkejut. Macam mana saya duduk tengok cerita Piramli. Cerita dia walaupun hitam putih, jiwa dia ada. Cerita Melayu lah. Tuan-tuan tengok sekali, tak tengok dah. Betul tak? Cerita Piramli, tengok berpuluh kali pun kita gelak. Pelik. Aku pun sampai lah jadi pelik. Jadi patah balik. Tu muka surat 36 tu. Jadi dah abang kita itulah konsep dia. Jadi judi ni merupakan perkara yang dilarang keras dalam syariat. Jadi dalam ayat-ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuha akbar min afiha. Ini kita pernah baca ayat sebelum ni tentang arak. Tentang arak pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada muka surat 32 yang lepas. Al-Baqarah ayat 219 tentang manfaat judi arak. Judi arak. Jadi dia habaq kat situ, yas'alunaka 'anil khamri wa maisir qul fihi ma ismun kabir. Dosa dia besar, wa manafi'u linnas. Tapi dia ada dalam Quran dia tak nafi tentang manfaat. Boleh jadi benda tu betul dan sebagainya untuk tujuan untung. Padahal dia nak cari untung. Kalau dia tikam nombor 2, dia untung. Tapi tak dapat. La'allahum tuflihun. Dia untung tak? Dia rugi. Kalau dia tak main, dia untung. Duit tu dia simpan. Dia pun bodoh. Pi suruh, pi Ramli, pi rompak dia. Pi rompak. Aku orang kaya. Apa yang bini aku nak, orang ada rumah baru, bini nak rumah baru. Orang ada radio baru, isteri nak radio baru. Tapi cerita Piramli ni, dia bagi benda ni tuan-tuan. Sampailah berlaku lagu tu. Bini kita, dia tengok orang pakai gelang emas baru, dia nak pakai gelang emas baru. Nak rumah baru, ini rumah baru. Sampai laki ni terpaksa minta Piramli rompak dah. Orang perempuan dia tak faham benda tu. Dia nampak cerita tu, dia gelak. Dia tak perasan betapa sukarnya kehidupan. Ompak-ompak sampai tak ada apa. Itu yang dia masuk tu dah rugi dah. Dia tumpul itu seminggu. Kumpul itu berminggu dia kata. Habis lagu tu rugi. Jadi itu dalam Quran dia beritahu ayat Al-Baqarah 219. Dia kata lagi, habis musabaqah tu apa dia? Pertandingan ni dia kata perlawanan ataupun peraduan dalam permainan. Dalam bahasa Arabnya dinamakan musabaqah, diambil daripada kalimah
as-sibaq, mendahului dalam pertandingan berlari dan pertandingan yang lain dalam mausu'ah fiqhiyah Kuwaitiyah. Dah habaq berkenaan musabaqah tadi tu. Habis hukum musabaqah apa dia? Hukum pertandingan ni dan perlawanan ni tanpa mengenakan bayaran adalah harus mengikut jumhur ulama. Tak ada bayaran. Boleh. Sebab itu dia kena faham beza tentang wang penyertaan, pendaftaran dengan duit. Pendaftaran tu tujuan apa? Kalau dia kata pengurusan cerita lain, tapi duit tadi kalau rolling jadi duit apa nama? Hadiah jadi lain. Itu yang mai perbincangan bab judi tu. Kalau masuk free tak apa, tak ada masalah. Dia kata as-sabaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khairil lati qad udmirat. Dia kata Nabi berlumba dengan kuda yang telah dilatih oleh Al-Afsya, sehingga Saniyatil Wada, nama tempat terletak di Madinah. Dan baginda berlumba dengan kuda yang belum dilatih dari Saniyatil Wada ke Masjid Bani Zuraik. Dan Ibn Umar antara salah seorang yang turut berlumba. Mana kata kalau sekadar main saja tak apa, tak ada isu berkenaan dengan taruhan, itu tak ada masalah. Nak main apa, tapi normal tuan-tuan. Kita main bola petang-petang, normal lah. Lagu tu setakat main apa-apa, okey kalau tak ada bayaran. Tapi bila tak ada bayaran, dia jadi tak syok. Sebab kata apa? Sebab orang main tak sungguh-sungguh. Bila ada tu jadi lebih syok. Dia lebih syok. Dia kata ni, lagu tu Dia kata garis panduan musabaqah pertandingan. Jakim dah ada buat pula. Bagus, tuan-tuan boleh tengok. Kalau kata kita saja nak buat pertandingan apa-apa boleh tuan-tuan. Garis panduan musabaqah pertandingan sekiranya berasaskan bayaran atau hadiah, fuqaha berbeza pendapat mengenainya. Terdapat musabaqah yang mematuhi syariah dan tidak mematuhi syariah. Syekh Mustafa Boro dia kata tentang ciri-ciri musabaqah. Hadiah pertandingan ditaja oleh kerajaan atau orang lain, tu boleh. Ia tidak mengambil dari wang atau yuran peserta. Contohnya sekiranya kamu berdua bertanding, aku akan memberi kamu hadiah. Boleh? Tiba-tiba dia nak bagi hadiah sponsor daripada mana-mana. Boleh? Piala apa-apa agak boleh? Tak ada masalah. Dia senang je. Kalau piala apa-apa, orang tu dah tanggung. Piala, dia senang lah. Piala pengurusi surau Al-Ikhlas Garden Home. Contoh, Haji Rahim lah kena tanggung. Kalau piala tu lagu tu dia tak boleh piala pengurusi surau guna duit surau. Itu tak kena. Saya suka cakap benda tu. Ada orang tak berhati. Dia kata tak boleh lagu tu kita buat satu piala. Saya kata buat piala, nama hang tanggung piala tu 4-500 duit hang. Dia kata tak boleh lah, gunalah duit ni. No. Sebab nama piala hang. Kalau tak kita buat umum je. Piala apa-apa kan, naik kejohanan pertandingan peringkat, tu boleh. Peringkat surau Al-Ikhlas, tu boleh. Tapi kalau dah nama atas nama individu, maka dia kena sponsor, dah tak boleh lepas tangan lah. Lagu tu lah. Hadiah ditaja oleh salah seorang peserta yang bertanding. Tapi hal lain, dia mainnya seorang tu taja. Dia kata apa? Marilah bertanding denganku, sekiranya kamu menang, aku akan memberikan kamu hadiah, dan sekiranya kamu kalah, kamu tidak perlu memberiku apa-apa hadiah. Boleh? Dia bertanding, boleh, tak ada masalah. Ada kawan saya sajalah cerita. Dia ajak saya main dart. Saya pun main dart. Bila main dart ni, dia kata, doktor, menang dia payung kita. Saya kata, boleh. Tapi kalau doktor menang, tak apalah, terpulang kat doktor nak belanja, tak mau dah. Jadi dia pun pulun lah nak menang. Pulun nak menang. Tapi itu main pun kelut lah. Dia pun main kelut, kita pun main kelut. Tapi boleh tahan lagi lah, kita ni boleh tahan lagi lah. Nak kata lagu tu. Tapi dia buat lagu tu boleh. Dia menang, dia suruh dia nak belanja kita. Boleh? Sebab kita tak taruh apa-apa. Tak ada duit pun atas meja bagai, tak ada. Tapi hakikat dia lagu tu. Jadi cerita bab judi ni banyak cerita. Tapi tu cerita merapu lah, saya tak mau cerita kat dalam surau tak boleh sebab ada rekod.
Kalau ni saya suka cerita. Bukan cerita yang bab nombor ekor tu, cerita bab lain. Bab lain nombor ekor hari tu dah cerita dah kan. Yang pasal bilai ada kan. Takkan tak cerita. Bilai imam dengan bilai tuan-tuan. Jadi imam ni pergi terjumpa kawan dia depan kedai sport toto. Jumpa. Handphone cari tak jumpa. Nombor telefon berapa? Tak ada. Dia pun pergi dekat dalam kedai tu, isi. Kita berada tu dalam kedai tu salah tu tuan-tuan. Section 79A Section 1 Nama Jenayah Syariah Negeri 9 1992 pindaan 2004. Mana-mana orang yang berjudi atau berada dalam premi perjudian. Dia pula pakai kopiah. Jemaah pula lalu. Dia kata imam boleh tahan. Tengah tikam nombor. Bukan tikam, dia tengah ambil nombor telefon kawan dia. Tapi benda tu fitnah. Tak boleh. Dia pun main semayang dengan kita bagai semayang ni tuan-tuan. Habis nombor jatuh. Nombor jatuh. Bila nombor jatuh, kena pula angin. Kena pula angin sujud-sujud ni. Kali-kali tuan-tuan tengok ada nombor, habis semayang. Kan? Habis semayang. Jadi imam ni lah. Imam jadi kelang kabut. Nombor dah tak ada ni. Nombor dah tak ada. Tapi nombor dah terbang pergi belakang. Dia perasan. Dia kata ni aku kena habaq kat orang ni. Dia tulis ni siapa punya nombor ekor ni? Siapa punya nombor ekor ni? Dah habis ni. Mana boleh main nombor ekor ni dekat ni. Dah tua-tua apa semua. Main pula suruh main nombor ekor. Padahal dia nak cover diri dia. Dia kata ni nombor ekor siapa ni? Bilai punya kah? Dia kata kat Bilai. Bilai pun pegang. Dia kata saya punya dah. Maknanya dengan Bilai pun main. Gitu lah. Diingatkan imam pun Bilai pun sama. Dia tak boleh pakai kan. Nampak gitu. Itu contoh. Nak kata lagu mana? Tak ada lagi satu cerita. Cerita bab ni tak boleh cerita. Satu merapu sikit kan. Jadi dah abang lagu tu. Jadi kalau lagu tu boleh. Kesemua peserta membayar penyertaan dan bayaran itu akan jadikan hadiah kepada pemenang. Dia kata ini ciri-ciri musabaqah. Ciri ini sama seperti ciri yang ketiga. Namun terdapat muhalil, orang yang tidak dikenakan bayaran, dan muhalil itu diberikan hadiah yang serupa dengan peserta lain sekiranya ia menang. Ini kaedah. Kita ada 10 orang, seorang tak bayar, 9 bayar. Tapi hak seorang tak bayar, dia dapat sama, itu tak apa. Seorang tak bayar, tapi kalau menang dia dapat sama. Tapi ada tak puas hati, mana boleh. Kami semua bayar, dia tak bayar. Itu muhalil nama dia. Muhalil ni dalam kaedah nikah dia ada. Iaitu orang yang dicerai bini talak 3. Dia pergi ambil bini orang tu kahwin dengan dia. Dia pergi cerai. Orang tu kahwin balik dengan bini dah. Cina buta. Itu muhalil. Tapi dalam bab judi ni pun lagu tu. Dalam bab pertandingan musabaqah ni lagu tu. Jadi satu orang ataupun dua dia takkan bayar wang penyertaan. Tapi dia dapat sama. Jadi kalau orang tanya, habis dia disponsor tak boleh. Disponsor tak boleh. Dia disponsor untuk bayar. Jadi dia jadi satu perjudian sebab dia disponsor. Tapi kalau dia tak disponsor, memang depa 2-3 grup ni tak bayar. Hak lain bayar. Tapi kalau menang duit tadi, itu tak apa. Dia sebab 3 ni untung, hak lain rugi lah. Lagu tu, tapi wang dia punya. Gambaran di atas menunjukkan situasi yang berbeza. Dan ciri yang ketiga terkandung dalamnya unsur-unsur yang diharamkan, iaitu semua bayar duit kemudian jadi hadiah. Itu jadi judi. Semua bayar. 10 orang main, 10 bayar. Itu tak mau. Ini dalam fiqh manhaji kita. Jadi JAKIM dah telah mengeluarkan garis panduan dalam menganjurkan pertandingan yang berasaskan hadiah. Di antara kriteria mestilah mengelakkan berlakunya eksploitasi, kesamaran, pertaruhan, nasib dan pembaziran. Itu tak boleh. Kesimpulan dah. Ni dalam garis panduan peraduan berasaskan hadiah. Tuan-tuan boleh tengok bilangan 5 2013 JAKIM punya. Dia cerita satu. Bagus tak? Kita nak buat sesuatu pun nak kena fikir juga. Dia kata menguraikan permasalahan di atas. Selepas datangkan dalil pendapat ulama apa semua,
Dia kata berkenaan dengan judi dan pertandingan dapat disimpulkan pertandingan pada asalnya adalah harus boleh. Yang kedua, adapun pertandingan yang berasaskan hadiah dan wang penyertaan pihak penganjur mesti mengelakkan daripada melakukan penipuan, pertaruhan, eksploitasi dan pembaziran. Itu tak boleh. Penganjur kena hati-hati. Dia bukan senang-senang penganjur ni tuan-tuan. Tapi kadang-kadang dalam institusi agama juga dia ada bukanlah wang pertaruhan tapi wang untuk penyertaan. Itu cerita lain, untuk pengurusan lain. Azan dulu kot. Azan dulu, nanti saya sambung sikit ni. Semua. Jadi dihabaq kan, pertandingan pada asalnya harus, adapun pertandingan merasakan hadiah dan wang penyertaan, pihak menganjur mesti mengelakkan daripada melakukan penipuan, pertaruhan dan sebagainya kan. Kalau setakat
teka gula-gula dalam balang, tak ada apa-apa, tu boleh. Tapi kalau budak masuk 5 kupang, tu tak payah. Jangan diajak kita ni kalau jadi cikgu pun, jangan diajak untuk budak-budak masuk pertandingan lagu tu. Lebih baik tak payah masuk. Kata lagu tu lah. Budak-budak ni dia cuba, tapi kita yang rupanya yang memberikan galakan untuk mereka berjudi pula. Dia tak boleh. Mengikut apa yang digariskan oleh JAKIM berkenaan dengan garis panduan peraduan berasaskan hadiah, kita ikutlah. Pertandingan mestilah tidak menguntungkan sebelah pihak dan menzalimi pihak yang lain. Orang yang satu lagi tak tahu main, kita saja buat pertaruhan lagu tu, itu tak boleh. Itu sengaja. Itu dah dikira perjudian. Walaupun kita kata sebab tak sama, dia tak sama dia punya kekuatan yang kita sengaja buat lagu tu. Itu tak kena. Dia kata lagi, biasanya kalau judi ni tuan-tuan, banyak orang kita dia terlibat tim bola dunia. Bola dunia. Dia bola dunia ni dia tak lari. Sampai binatang pun jadi mangsa keadaan. Sotong dia suruh pilih. Apa lagi? Sotong lah. Macam-macam ni pergi suruh pilih. Binatang-binatang ni pergi suruh pilih mana hak menang, apa itu bagai. Ada satu Allah cerita dengan saya, jemaah kita lah. Dia kata ada satu kedai, dia tokek besar. Sebab judi bola, kedai dia terpaksa let go. Dia pemain bukan RM1, RM2 ni tuan-tuan. Dia taruh ni ratus ribu punya taruh. Kita mungkin nak brain lah. Macam mana dia boleh lagu tu tuan-tuan. Sebab itu bila orang berjudi ni, janganlah kawan. Jangan sesekali kawan. Sekali terjebak, habis. Jadi kita pun takut lah. Bab tersebut. Wang penyertaan tidak jadikan hadiah bagi suatu pertandingan, melainkan mengikut panduan ditetapkan oleh syarak. Jadi kalau boleh wang penyertaan untuk pengurusan, apa bayar sewa dewan, itu cerita lain. Hadiah cari lain. Jadi penganjur ni penganjur ni seharusnya berhati-hati dalam menganjurkan suatu pertandingan dalam menggunakan wang penyertaan serta mendapat khidmat nasihat daripada pihak yang berteriti. Apa-apa pitanya dulu. Jangan kita terus buat keluar kita punya pandangan kita dan sebagainya, sebab kita beranggapan kita betul dah. Rupanya tak betul pun, banyak salah daripada betul. Sebab itu kita kena berhati-hati ni, pihak penganjur lah. Apatah lagi penganjur tadi ni pihak surau masjid, lagilah kena hati-hati. Lagi kena hati-hati sebab kita orang agama. Lepas tu nak buat sesuatu ni kita kena fikir 10 kali. Kalau setakat tilawah Quran apa semua tu tak ada apa-apa, tu tak apalah. Kalau ada apa-apa tu jadi masalah. JAKIM dah buat keluar 26 muka surat dengan keputusan jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan punya pun sekali pun ada. Jadi dia daripada fatwa tu dia kalau kuis pun sama. 2004 Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa bagi Majlis bagi Haiwan Agama Islam Malaysia kali ke-64 pada 27 Julai 2004 telah memutuskan peraduan kuis melalui sistem pesanan ringkas SMS dulu ni, dan seumpamanya adalah mengandungi unsur-unsur eksploitasi, kesamaran, tidak jelas, pertaruhan dan nasib yang tergolong dalam pengertian judi. Dari itu hukum peraduan kuis tersebut adalah haram di sisi syarak. Kuis. Lepas tu dulu dia ada kuis yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia pergi kat orang. Dia tak guna SMS. Dia pergi kat orang, suruh kita isi. Dia kata, cantik encik. Cik menang. Kalau encik dah menang ni, cik ada level yang kedua. Dia pun telefon kawan dia, mai, ambil yang buku yang kedua. Dia pun bawa lah ni, cik try hak ni cik. Dia pun try, cik hak ni kalau cik bayar sekian-sekian duit, cik pula dapat sekian-sekian ni.
Kita pun kata, berapa kena bayar? RM50. Kita pun bagi RM50. Dia kata dapat kuali. Tapi encik kena tebus kuali ni dekat sana. Tapi untuk makluman encik, kita bagi satu voucher lagi. Voucher ni kalau encik gurih, encik ni gurih lagi. Dia kata encik bukan hanya dapat kuali, encik boleh dapat kipas angin pula yang berharga RM500. Encik kena tambah lagi RM300. Cik boleh ambil benda ni. Haram dia mohong kita lagu tu lah. Kita pun menang semangat. Saya kena tu. Bukan nak kata ke orang betul. Kena lagu tu. Saya dengan abang saya, ingat lagi. Lepas tu saya pun cuit abang saya. Sebab abang saya kerja Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Kita dah tahu dah modus operandi mereka ni. Kita pun kata, bang, saya untung banyak ni bang. Tapi waktu ni kita tak ada 50 tu, tak ada. Kami untung banyak lah lagu ni. Hadiah ni kami bagi ke abang. Hadiah tadi menang-menang ni kami bagi ke abang. Abang pergi tuntutlah dengan bos abang. Rupanya tak boleh. Mereka suruh kita ni tuntut dengan bayaran. Mereka pun cerdik juga. Mereka kata percuma. Mereka tuntut dengan bayaran. Dia kata, abang menang ni bang. Saya bagi abang. Abang ibarat abang yang goreh. Goreh dah menang tu. Abang yang goreh. Oh tak boleh. Lain kali dia cerita. Kami pemohong sama orang. Bohong sama. Rupanya tuan-tuan, budaya bohong ni lama dah. Lama dah. Dalam cerita Piramli. Cerita Piramli lagi. Waktu dia pergi jumpa Bomo tu. Tentang simpan selai. Dan lagu dia tu. Tolak. Mereka bincang dengan pakcik tu. Yang jadi Bomo tu. Mereka ikat mulut. Mereka ingat mulut sebab nak pergi ingatkan nak pergi ngorat Nora. Saya cerita apa tu? Tuan-tuan pun tak ingat tajuk lagi, parak lah. Jalan cerita tau. Yang komen lagu tu. Satu tolong kira selai. Yang tu kan. Jadi tuan-tuan, nak kata mohong ni, tanya Tok Umar selalu dapat berapa ringgit? Dia pun kata kadang-kadang dapat RM5. Kalau ni, habuk pun tak ada. Dia kata, rupanya Tok Momo pembohong. Kita pun pergi jumpa pembohong. Rupanya yang area situ semua kaki mohong. Orang Melayu kita banyak lagu tu. Suka percaya orang yang kaki mohong. Kita pun pergi tanya dia. Sebab itu Quran dia beritahu. Nak tanya, jangan sebarangan orang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang tahu kalau kita tak tahu. Lagi tu kaedahnya ada. Itu dia nak abang kepada kita. Itu fatwa. Dia ada 26 muka surat, cerita panjang. Perkara yang mesti dielakkan, eksploitasi, kesamaran, tadi kita dah ulang dah. Pertaruhan, nasib, pembaziran. Ini semua benda-benda yang kalau boleh dielakkan. Boleh dielakkan. Jadi yuran, pendaftaran, panduan kepada penganjur tidak boleh mengenakan apa-apa cas atau yuran kepada peserta sebagai bayaran pendaftaran untuk menyertai peraduan yang dianjurkan bagi mengelakkan wujudnya unsur-unsur perjudian. Ambil uang tu pula, guna pula. Tak kena. Tiada sebarang cas tambahan boleh dikenakan kepada peserta peraduan. Kos tambahan apa semua, terma dan peraturan mesti jelas. Promosi iklan, memperanan, bentuk soalan, tempoh masa peraduan. Ini banyaklah benda-benda yang kita nak kena hati-hati. Ni JAKIM dah buat keluar dulu. Jadi tuan-tuan boleh tengok panduan dah. Tuan-tuan tap je internet, panduan judi JAKIM. Dia bagi tahu lah pertandingan JAKIM. Ni abang satu. Itu kita cerita tentang musabaqah yang bermanfaat dalam agama dengan perlombaan kuda untuk menguji kecekapan memanah. Kita berhenti sekat dah. Kuliah akan datang kita sambung pula. Islam mengharamkan manusia memakai kain sutera. Pasal apa? Tak boleh. Bahkan ada ulama' dia kata boleh dengan syarat. Syarat yang sedikit bagi tujuan kalau gatai. Dia ni gatai. Dia tengkuk ni tak boleh pakai kain biasa. Kawasan tu je boleh. Boleh kalau begitu. Itu ada kependapat ulama' begitu nanti kita hurai. Kita akan jelaskan berkenaan dengan kain sutera. Yusuf Qaradawi dia hurai. Sebab sutera laki memang tak boleh pakai. Laki memang tak boleh pakai sutera. Kita pun cuba-cuba nak pakai sutera lah. Ini budaya-budaya yang kita kata tak patut ada. Sutera, emas, apa semua. Sekarang jadi trend.
Dan pakai dulu lagi lah tuan-tuan, bukan setakat pakai mah tu, gigi mah, oh belagak satu macam. Siapa yang ada gigi mah ni? Ada, nanti kita cerita kuliah akan datang. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma rzuqna mutabatan nabi sallallahu alaihi wasallam wa lana akhira wa zahira wa batina wa qawlan fa'lan wa ibadatan wa 'amalan salihan. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun, assalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, bila taufiq wa hidayah wa radda wa ilayhi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.